Hai guys, selamat kembali ke channel MD Aizat. So untuk segmen unboxing pada hari ini, aku nak unboxing satu lagi device yang terbaru daripada Infinix, iaitu Infinix Zero 5G. Dan bagi aku, Infinix Zero 5G ni dia future proof, banyak benda latest yang dia ada, tapi dalam masa yang sama dia ada missing point atau kekurangan tersendiri. So kalau korang nak tahu, korang kena layan video ni sampai habis. So tak buang masa, ayo kita mulakan video ini. So guys, ini dah dia kotak smartphone Infinix Zero 5G. Dan macam video yang lepas, aku memang suka dengan kotak smartphone daripada brand Infinix ni sebab dia macam ada karakter tersendiri. Dan kali ni kotak dia agak berbeza sedikit, tapi finishing carbon fiber tu masih ada dan memang sedap untuk dipegang. Cuma kali ni kalau korang perasan, dia punya kotak ni warna silver and then dia macam ada shining warna pelangi. So bagi aku benda ni nice, nampak style dan nampak lebih eksklusif. So dekat depan kotak adanya logo Infinix, kemudian ada tulis RAM dan ROM. Macam yang aku dapat ni 128GB ROM dan 8GB RAM. And then dia ada tulis juga Zero 5G belah kanan dan kiri pun sama, tapi dia tulis Zero 5G now. So obviously smartphone ni ada 5G lah. Dan pada bahagian bawah ni terdapatnya warna-warna yang korang pilih. Macam aku dapat ni warna Cosmic Black. So of course lah dia warna hitam. Kemudian pada bahagian belakang kotak terdapatnya spek ringkas mengenai Infinix Zero 5G, iaitu 5G network. Lepas tu dia menggunakan MediaTek Dimensity 900, 30x zoom camera, uniframe dan lain-lain. So macam biasa untuk spek ni kita akan ceritakan kemudian. Aku nak unboxing terlebih dahulu. Memang nampak eksklusif, nampak mahal dia punya packaging. Okay, kita keluarkan ni dulu. Macam biasa, macam Infinix Zero Explore sebelum ni, dia punya dalam ni aku rasa ada dokumen dan casing. Korang akan dapat SIM ejector tool, iaitu untuk SIM card. And then korang akan juga dapat $1. So untuk join Infinix Club. Dan last kali korang akan dapat silicone case. Tapi kali ni transparent punya. Lepas tu belakang ni tulis, nampak? 5G. Smart. Dan dalam kotak ni juga korang akan dapat aksesoris dia, iaitu kabel pengecasan daripada Type A kepada Type C. Dan last sekali korang akan dapat adapter pengecasan pantas 33W. Okay. So, kita nak buka dulu smartphone ni. So guys, ini dia Infinix Zero 5G. Okay, so belakang ni dia ada glossy. Nice juga, tapi kalau kau perasan dia macam dah ada kesancap jari aku. Okay, tak apa, kita try pakai casing dulu. Tengok macam mana casing silicone transparent dia ni. Nice juga Lagi cantik daripada yang now dulu. Nampak? 5G. Okay, so macam biasa aku nak set up, nak buat itu ini. So kita jumpa dia kat depan, okay? Let's go. So Infinix Zero 5G menggunakan rekaan tipikal peranti Android, di mana dia menggunakan rekaan jenis curve. Dan kalau korang perasan dekat layout kamera dia ni macam pernah nampak kan? Macam familiar je. So layout kamera dia ni lebih kurang je macam Oppo Find X3 Pro. Sebab design back panel dia jenis bergabung dengan layout kamera. Dia macam ada naik sikit dekat bump kamera tu. Cuma untuk Infinix Zero 5G ni, aku boleh kata yang rekaan dia agak unik. Jarang sebenarnya untuk kita jumpa peranti mid-range yang guna layout kamera macam ni. Dan Infinix panggil design dia sebagai uniframe. So agak menarik juga. Dan bila kita tengok design telefon ni, nampak macam telefon mahal kan? Dari jauh memang akan nampak premium. Tapi sebenarnya design back panel dia guna material plastik saja. Yes, memang plastik, so tak rasa solid sangat bila kita pegang smartphone ni. Untuk pilihan warna pula, Infinix Zero 5G hadir dengan 3 jenis warna, iaitu warna Horizon Blue, warna Skylight Orange dan warna Cosmic Black macam dekat video ini. So far warna Cosmic Black ni nice, dia nampak lebih minimalis dan warna hitam ni tu nampak premium. So kalau korang jenis suka warna yang tak terlalu over, yes, aku sangat recommend untuk korang pilih warna Cosmic Black ni. Seterusnya, pada sisi kanan telefon ni terdapatnya volume button dan juga power button. Dan untuk pengetahuan korang, dekat power button ini juga berfungsi sebagai fingerprint scanner. Aku dah cuba dan aku impress sebenarnya sebab fingerprint scanner dia sangat mantap, memang sangat sensitif dan laju gila untuk detect jari aku. So best lah untuk guna sebagai kegunaan harian. Kemudian pada sisi kiri peranti ini terdapatnya lubang SIM tray di mana ia menyokong dual SIM dan masih mempunyai slot untuk micro SD card. So memang bagus sebab kita boleh expand storage dekat peranti ini. Dan last sekali untuk bahagian bawah, macam biasa terdapatnya lubang 3.5mm audio jack. Lepas tu dia guna port pengecasan jenis Type C dan hadir dengan speaker jenis mono speaker. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's
tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious. So far speaker dia okey, cuma apa yang aku perasan kalau nak compare lah dengan Infinix Zero X Pro sebelum ni, Infinix Zero X Pro tu dia better sikit dari segi clarity dan tahap kuat dia tu. Tapi dekat Infinix Zero 5G ni pun okey, dia bukanlah teruk. Cuma speaker dia tu agak decent sikit, memang sekadar average saja. So kalau korang nak best masa main game dan sebagainya, korang mungkin boleh consider untuk gunakan wired earphone ataupun Bluetooth earbuds. Kemudian untuk paparan hadapan pula, Infinix Zero 5G menggunakan paparan jenis IPS LCD berukuran 6.78 inci dengan resolusi Full HD+. Dan apa yang menarik, skrin pada peranti ini menyokong refresh rate sehingga 120Hz. So 120Hz ni memang satu fungsi yang kita tak boleh nak tolak. Dia punya smooth dan tahap responsif tu memang best, lagi-lagi untuk penggunaan media consumption. Dan untuk skrin Infinix Zero 5G ni, so far aku boleh kata yang IPS LCD dia mantap juga. Kalau tengok video 4K dekat YouTube, memang akan nampak details dekat skrin dia tu. Kira kualiti skrin dia agak bagus. Cuma apa yang kurang, tahap warna ataupun warna skrin dia tu nampak macam pudar sedikit ataupun senang kata nampak pucat. Dan satu lagi, design skrin dia ni agak tradisional. Dia macam membawa kita kembali ke tahun 2020 di mana paparan hadapan dia guna jenis punch hole display yang agak besar. Lepas tu dagu skrin dia pun nampak tebal sedikit. Tapi kalau korang tak kisah pasal dua benda tu, dan IPS LCD dekat skrin dia ni bukan satu kekurangan lah untuk korang. Lepas tu antara kekurangan yang terdapat pada skrin peranti ini adalah dia hanya menyokong sehingga Widevine level 3 sahaja. So satu benda deal breaker untuk kaki Netflix. Dan satu lagi, dia mempunyai kecerahan nits yang rendah iaitu serendah 500 nits. So kecerahan nits rendah macam ni dia tak ada masalah tau kalau korang nak guna untuk indoor, macam dalam bilik dan sebagainya. Tapi dia akan ada masalah bila korang guna dekat outdoor. Memang agak malap sedikit lah skrin dia tu dekat bawah cahaya matahari. Seterusnya, untuk spek dalaman pula, Infinix Zero 5G menggunakan chipset daripada MediaTek iaitu MediaTek Dimensity 900. Dan peranti ini juga turut menggunakan memori UFS 3.1 dan jenis RAM LPDDR5. So macam aku cakap awal-awal tadi lah, Infinix Zero 5G ni memang future proof, banyak benda latest yang best ada pada peranti ini. Dan untuk pengetahuan korang, Dimensity 900 ni antara chipset yang terbaik dalam kalangan peranti mid-range. Contohnya, korang boleh dapat setting grafik yang tertinggi. Macam PUBG Mobile, Infinix Zero 5G ni masih ada setting kegemaran ramai iaitu Smooth Extreme. So kalau main game memang best sebab dia boleh berikan prestasi yang cukup memuaskan. Lepas tu kalau korang rasa 8GB RAM jenis LPDDR5 tadi tak cukup, korang tak perlu risau. Sebab peranti ni juga turut hadir dengan teknologi Mind Fusion yang boleh digunakan sehingga 5GB RAM. Kiranya korang akan dapat total 13GB RAM untuk improvekan lagi performance dia. And then untuk masalah kepanasan pun korang tak perlu risau sebab dia hadir dengan teknologi cooling system yang bagus yang diberi nama Heat Pipe Thermal Module 2.0. So memang aku puas hati untuk guna Infinix Zero 5G ni, tak kisahlah untuk penggunaan gaming atau media consumption, dia dapat berikan output yang cukup memuaskan. Dan untuk spek lain macam spek bateri, peranti ini hadir dengan bateri berkapasiti 5000 mAh yang mana bagi aku boleh lepas untuk penggunaan harian dan mungkin boleh capai sehingga sehari lebih. Lepas tu untuk charger pula, dia hadir dengan adapter pengecasan pantas setinggi 33W. So fast charging 33W ni agak laju juga. Mungkin dalam 1 jam 15 minit atau 1 jam 30 minit dah boleh penuh 100%. Okey lah, agak laju juga untuk dapatkan full charge. Dan yang terakhir adalah mengenai setup kamera. So dia hadir dengan 3 setup kamera pada bahagian belakang di mana terdapatnya lensa wide 48MP, depth sensor atau bokeh kamera 2MP dan turut hadir dengan lensa telephoto 13MP. Dan untuk kamera hadapan, dia menggunakan selfie kamera 16MP. Aku sebenarnya agak kecewa sikit dengan setup kamera dia sebab tak ada lensa ultra wide. Bagi pendapat aku, lensa ultra wide tu lagi penting sebab benda tu convenient. Dekat mana-mana pun kita boleh ambil gambar guna lensa ultra wide. Tapi nak buat macam mana? Dah itu je yang dia bagi, kita terpaksa terima lah. Dan aku juga ada ambil beberapa keping gambar. So korang boleh layan dulu dan korang boleh judge sendiri macam mana prestasi kamera dia. Okay guys, so aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Jadi itulah sedikit pendapat ringkas daripada aku mengenai Infinix Zero 5G. Dan first impression aku pasal device ni boleh kata positif juga. Dia ada side positif yang berbaloi dengan tanda harga jualan dia.
Contoh macam performance dia memang mantap untuk sebuah peranti mid-range. Cuma itulah, dia masih ada missing point macam IPS LCD, mono speaker dan lain-lain. Tapi untuk tanda harga macam ni, boleh kata berbaloi dengan spek yang dia ada. So kalau korang berminat untuk beli, korang boleh dapatkan Infinix Zero 5G pada tarikh 3 Mac 2022 dekat Shopee Infinix pada tanda harga jualan bermula RM1,099 sahaja untuk varian 8GB RAM dan juga 128GB untuk storan dalaman. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching, dan kalau korang rasa video ini best, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube channel MDIZ. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah, and see you guys in the next video. Bye bye.